Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya Cikgu Muzaffar ingin merekodkan video pada hari ini seperti yang dijadualkan pada hari ini tarikh 27 hari bulan 5 2021 bersamaan dengan hari Khamis untuk subjek matematik tingkatan 2 KSSM untuk pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari ini. Okey, baik. Hari ini kita akan sambung lagi sesi pengajian kita. Seperti biasa, cikgu nak kamu bersedia sambil menonton video cikgu ni, kamu dah bersedia dengan buku teks matematik tingkatan 2 KSSM dan juga buku modul aktiviti mesra digital KS matematik tingkatan 2 KSSM. Baik. Bersedia juga dengan alat tulis, buku nota, pen, pensel, pembaris, pemadam, jangka lukis dan lain-lain lah, termasuk juga kalkulator saintifik untuk kira-kira. Okey, baik, tanpa melengahkan masa lagi, kita terus masuk. Terus balik muka surat 168. Okey. Topik yang diberi nama laju dan pecutan. Okey. Apakah yang kamu akan belajar dalam bab yang ke-9 ni? Semestinya ada dua perkara, 9.1 laju dan 9.2 pecutan. Okey, baik. Perhatikan beberapa aktiviti dalam kehidupan harian kita. Kesemua aktiviti ini melibatkan laju. Perubahan laju juga berlaku apabila wujud aktiviti pergerakan. Sebagai contoh, Azizul Hasmi Awang ialah seorang pelumba basikal trek profesional negara. Beliau telah melakukan pecutan pada pusingan akhir dan telah menjuarai kejohanan berbasikal trek dunia di Hong Kong bagi acara Keirin lelaki pada 13 April 2017. Okay. Baik. Dalam bab ini kamu akan jumpa beberapa rangkai kata iaitu laju, jarak, masa, unit, pecutan, nyah pecutan, laju purata, laju seragam, laju tak seragam, pegun. Okey. Baik. Maslahat bab ini. Okey. Imbasan silam. Galileo Galilei ialah saintis pertama yang mengukur kelajuan sebagai jarak per masa. Jadi maslahat bab ni, kenapa kita belajar bab ni, kenapa dia penting, apa aplikasi dia pada masa akan datang. Ilmu dalam bab ini iaitu laju dan pecutan ni boleh diaplikasikan dalam bidang kerjaya seperti kejuruteraan automotif, angkasawan, bidang kajian fizik, sukan, astronomi dan sebagainya. Okey. Baik, tanpa melengahkan masa, terus kepada muka surat 170. Standard kandungan 9.1, standard pembelajaran 9.1.1, laju sebagai suatu kadar. Okey. Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey, baik. Cuba anda perhatikan di belakang sebuah lori atau bas persiaran terdapat simbol had laju bagi setiap kenderaan tersebut. Apakah maksud simbol tersebut? Apakah akibat yang akan berlaku sekiranya pemandu tidak mematuhi arahan simbol tersebut? Okey. Baik, untuk aktiviti kita nak menerangkan laju sebagai suatu kadar. Okey, ini adalah aktivitinya. Tujuannya menerangkan maksud laju sebagai satu kadar yang melibatkan jarak dan masa, bahan, jam randik dan kad Manila, lembaran keputusan larian 100 meter. Langkah adalah, okey, murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Pilih 3 orang murid sebagai pelari daripada setiap kumpulan. Murid-murid ini akan berlari sejauh 50 meter di atas trek yang telah disediakan. Masa larian murid-murid tersebut direkodkan.
Keputusan tersebut direkodkan dalam jadual keputusan di atas kad manila yang diberikan. Seterusnya, hitung nilai jarak dibahagi dengan masa bagi setiap pelari. Okey, ini dia punya jadual keputusan dia lah. Okey, kita dapat jarak sama 50 meter, masa setiap pelajar tu menamatkan larian berbeza dan kita kira jarak bahagi masa. Jadi, muka surat 171 perbincangan dekat sini. Senaraikan nama pelajar tempat pertama, kedua dan ketiga bagi kumpulan anda. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat oleh kumpulan berdasarkan keputusan yang diboleh? Jadi secara ringkasnya kita dapat ke situ, murid yang mendapat tempat pertama telah menamatkan larian dalam masa yang paling singkat, manakala murid yang terakhir menamatkan larian dengan merekodkan masa yang paling lama. Jadi ketiga-tiga orang murid itu berlari dalam jarak yang sama, maka laju larian murid ialah hasil bahagi jarak dengan masa larian mereka. Jadi rumus dia atau formula dia, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, baik. Tengok contoh 1. Aida berjalan ke kedai yang jaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung lajunya. Jadi penyelesaiannya laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, jarak dia 100 meter, masa dia 5 minit. Maksudnya 100 meter bahagi 5 minit, dapat 20 meter per minit. Maka Aida berjalan sejauh 20 meter setiap minit. Okay, mudah saja. Itu contoh 2. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat, manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Jadi untuk kedua-dua pelari pecut ni, Khairul Hafiz dan juga Badrul Hisham, laju larian kita guna rumus jarak bahagi masa. Jadi kita masukkan jarak dia sama 100 meter, cuma masa untuk Khairul Hafiz tu 10.18 saat. Kalau Badrul Hisham 10.25 saat. Tekan kalkulator, dapat jawapan dia. Okey, Khairul Hafiz 9.82 meter per saat. Badrul Hisham 9.76 meter per saat. Okay, tips untuk nak kira kata rumus laju, jarak dan masa ni ada berkaitan dengan segitiga ni, piramid. J ke atas jarak, L sebelah kiri itu laju, M masa. Jadi nak dapatkan L, J dekat atas, M kat bawah. Jadi J bagi M. Maksudnya jarak bahagi masa. M pula dekat kanan. Jadi nak dapatkan M, J bahagi L. Okay, jarak bagi laju. Nak dapatkan J ke atas, L dengan M bersebelahan. Jadi J sama dengan L darab M. Okay, laju dalam masa. Itu cara kita nak ingat rumus tiga-tiga perkara ni. Okay, seterusnya muka surat 172, standard pelajaran 9.1.2, laju seragam dan laju tak seragam. Okay, memerihatkan perbezaan antara laju seragam dengan laju tak seragam. Perhatikan rajah pergerakan guli di bawah. Sebiji guli A dan sebiji guli B digolekkan di atas meja. Pergerakan guli tersebut digambarkan seperti berikut. Okey, ni guli A, ni guli B. Okey, kita tengok kalau guli A ni, kalau dia kata seragam, dia kata jarak setiap satu saat, contohlah satu saat ni, jarak yang dia bergerak tu beza dia 2 cm, 2 cm, 2 cm. Tapi guli B dia tak seragam lah. Okay, satu saat tu dia 2 cm, satu saat seterusnya bertambah 1 cm, satu saat seterusnya 2 cm, satu saat seterusnya 3 cm. Dia tak seragam lah. Okay. Bandingkan jarak dia. Lepas tu cara kita nak banding, kita lukiskan graf. Okay. Okay, jarak, graf jarak masa. Jadi kalau guli A ni seragam, membentuk satu garis lurus. Kalau guli B ni membentuk garis yang tak lurus lah. Okay. Dia tak seragam. Jadi secara kesimpulannya guli A bergerak dengan perubahan jarak yang sama, maka guli A bergerak dengan laju seragam. Guli B bergerak dengan perubahan jarak yang berbeza, maka guli B bergerak dengan laju tak seragam. Oleh itu laju tak seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dengan selang masa yang sama. Okey, itu kesimpulan. Contoh 3 kita tengok.
Farid memandu sebuah trailer sejauh 175 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailernya dengan laju seragam? Jelaskan jawapan. Okay, mula-mula kita kira kelajuan pada 2 jam pertama. 170 km bahagi 2 jam. Jadi dapat 85 km per jam. Manakala kelajuan pada 4 jam berikutnya 190 km bahagi 4 jam dapat 47.5 km per jam. Jadi dia punya kelajuan tak sama. Jadi maka kelajuan trailer tersebut adalah tak seragam. Okey. Peserat 173. Contoh 4. Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan. Okey, maklumat dia dah bagi dah dalam gambar rajah. Kelajuan bola dari P ke Q. Okey, jarak yang dia bagi P ke Q 40 meter. Masa dia 2 saat. Jadi 40 meter bagi 2 saat dapat 20 meter per saat. Okey, bola ada kelajuan daripada Q ke R. Okey, Q ke R 70 meter. Masa dia 3.5 saat. 70 meter bagi 3.5 saat dapat 20 meter per saat. Kelajuan bola dari R ke S. R ke S 60 meter bahagi masa dia 3 saat. 60 meter bagi 3 saat dapat 20 meter per saat. Jadi sama kan, kelajuan dia sama setiap jarak tu. Maka kelajuan bola golf itu adalah seragam. Okay, itu saya kesimpulan dia. Standard pembelajaran 9.1.3 laju purata. Okey. Baik, secara ringkasnya kat sini. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, baik. Nak nampak contoh kita buka muka surat 174 tu. Contoh 5. Okey. Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan. Okey, baik. Kita nak kira purata laju tadi. Ya, ataupun laju purata tu. Jumlah jarak bagi jumlah masa. Mula-mula kita tengok jumlah jarak. Kalau tengok dalam gambar rajah ni 10 km tambah 25 km dapat 35 km. Jumlah masa dia bagi tahu dah. Okey, berbasikal pada pukul 9 pagi. Okey, sampai di bandar A tu 12.15. Maksudnya kita boleh kira lah berapa masa dia berapa jam tu. 12.15 minit tolak ke 9 pagi 3 jam 15 minit. Okey, jadi nak dapatkan laju purata jumlah jarak ni 35 km bahagi jumlah masa 3 jam 15 minit. Okey, 3 jam 15 minit tu kita tukar kepada bentuk kata jam ni. Okey, ni dalam kotak biru ni. Okey, 15 minit tu kita tukar kepada kata berapa jam. Maksudnya dapat 0.25. Jadi 3 jam 15 minit ni sama dengan 3.25 jam. Sebab tu laju purata 35 km bahagi 3.25 jam dapat 10.77 km per jam. Okey, baik. Contoh 6. Sebuah bas bertolak dari Bandar Puchong pada jam 8.25 dan tiba di Perai pada jam 13.45. Jika jumlah jarak yang dilaluinya ialah 354 km, hitung laju purata baik itu dalam kilometer per jam. Okay, jarak dia bagi dah 354 km. Masa kita boleh kira lah. 13.45 tolak 8.25 dan dapat 5 jam 20 minit. Okey, laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, masa tadi sama konsep dia. Kita tukarkan yang 20 minit tu kepada berapa jam. Jadi kat sini awak akan dapat 5.33 jam. Okey. Jadi jumlah jarak 354 km bagi 5.33 jam dapat 66.42 km per jam. Muka surat 175, contoh 7. Had laju kebangsaan di jalan persekutuan ialah 90 km per jam. Nyatakan had kelajuan ini dalam unit meter per saat.
P kilometer per minit. Okey, sekarang ni melibatkan pertukaran unit yang kita kena faham. Jadi, apa yang kita perlu ingat, kata tengok kat sini dalam kotak. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Dan melibatkan pertukaran unit. Nampak ni kat sini, kalau kilometer nak pergi ke meter, kena darab 1000. Meter pergi sentimeter, darab 100. Kalau sentimeter nak pergi meter, bahagi 100. Meter nak pergi kilometer, bahagi 1000. Itu konsep dia lah, macam mana kita nak tukar unit. Jam, 1 jam sama dengan 60 minit. 1 minit 60 saat. Jadi daripada jam nak pergi minit, darab 60. Minit nak pergi saat, darab 60. Saat nak pergi minit, bahagi 60. Minit nak pergi jam, bahagi 60. Kita tengok contoh. Okay. Contoh 7. Okay. 90 km per jam tu kita nak tukar kepada meter per saat. Jadi 90 km, jadi nak tukar kepada meter, 90 darab 1000. Okay. Darab 1000 meter. Bahagi 1 jam tu dia 60 minit. Jadi 60, lepas tu 1 minit 60 saat. Jadi 60 darab 60, 3600 saat. Jadi 90,000 meter bahagi 3600 saat dapat 25 meter per saat. 90 km per jam nak tukar pada kilometer per minit. Kilometer kita kekalkan. Cumanya jam tu kita tukar kepada minit. Jam 1 jam 60 minit. Jadi 90 km bahagi 60 minit dapat 1.5 km per minit. Okey. Contoh 8. Tukarkan 120 meter per saat kepada kilometer per minit. Okey. Jadi daripada meter nak tukar kepada kilometer, kita bahagi 1000. 120 bahagi 1000 kilometer. Saat pula nak tukar kepada minit. Okey. Kita bahagi 1000, bahagi 60 minit yang bawah ni. Jadi 120 bahagi 1000 km dekat atas, 1 bahagi 60 minit dekat bawah. Jadi dapat 0.12 km bahagi 0.017 minit dapat 7.06 km per minit. Boleh tekan kalkulator, boleh cuba. Contoh 9. Okay. Carmilla telah memenangi pingat emas dalam acara triathlon wanita. Beliau memulakan acara dengan berlari sejauh 10 km. Diikuti dengan acara renang sejauh 1500 meter dan diakhiri dengan 40 km acara berbasikal. Dan dengan masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan pertandingan itu, hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi seluruh acara itu. Okey, baik. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jadi jumlah jarak dia bagi tahu dah kat sini. Okey, berlari 10 km. Renang 1500 meter. Basikal 40 km. Jadi tambah semua tiga-tiga tu. Jumlah masa pula dia bagi tahu dah 1 jam 56 minit. Okey. Jadi ingat, yang jarak ni tadi mesti unit yang sama. Okey, ada kilometer, ada meter. Jadi semua tu kita tukar kepada kilometer lah. Sebab jawapan dia nak kilometer. Jadi 10 km tak perlu tukar. 1500 meter kita tukar pada 1.5 km, iaitu 1500 kita bagi 1000 dapat 1.5 km. 40 km kekal. 1 jam 56 minit, macam konsep yang tadi kita tukar kepada jam, dapat kat sini 1.93 jam. Jadi jumlah jarak dia yang kita dah dapat tadi 51.5 km bahagi 1.93 jam dapat 26.8 km per jam. Okey. Contoh 10 muka surat 176. Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Bas sekolah yang dinaiki mereka bertolak dari sekolah O, okey. Dan pada pukul 7 pagi. Dalam perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Bernam B untuk menikmati sarapan pagi dan berehat. Selepas itu mereka meneruskan perjalanan sehingga ke Kuala Lumpur C. Graf menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer per jam. Okey. Graf yang dia bagi ni jarak kilometer bahagi dengan masa jam. Okey, dia dah bagi dah daripada O pergi B, B dia rehat, lepas tu daripada B pergi C. Okey, jumlah jarak berapa?
Jumlah jarak yang dia lalui adalah semua sekali ni kalau kita tengok graf 203 km. Masa semua sekali daripada pukul 7 pagi tu, okey, tengok masa dah. Kat sini 7 jam kan, 5 jam. Okey, jadi kita dapatlah masa dia 5 jam. Jadi 203 km bahagi 5 jam. Okey, jumlah masa semua sekali termasuk yang dia rehat sekali. Okey, dapat 40.6 km per jam. Seterusnya, penyelesaian masalah yang melibatkan laju. Okey. Contoh 11. Khairul Idham Pawi telah mengharumkan nama negara dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Grand Prix Jerman apabila menjuarai kategori Moto3. Beliau mengambil masa selama 47 minit 8 saat untuk menghabiskan perlumbaan yang berjarak 40.38 km. Hitung laju A dalam kilometer per jam motosikal yang ditunggak oleh Khairul Idham Pawi. B. Jika kelajuan pemenang kedua ialah 0.85 km per minit, hitung beza masa antaranya dengan Khairul Idham Pawi. Okay, memahami masalah jarak perlumbaan 40.38 km. Masa perlumbaan 47 minit 8 saat. Hitung laju motosikal Khairul Idham Pawi dan beza masa antaranya dengan pemenang tempat kedua. Jadi kita merancang strategi, kita gunakan rumus nak dapatkan masa tu. Jarak bahagi laju. Beza masa pemenang kedua tolak masa Idham Pawi, dapat beza masa. Okey. Baik. Muka surat 177 kita melaksanakan strategi dah. Okey. Laju motosikal Khairul Idham Pawi, jarak bagi masa 40.38 km bahagi 47 minit 8 saat tu kita tukar kata yang saat tu kepada minit. Jadi 8 bahagi 60 tu dapatlah kata berapa minit. Jadi kat bawah dia punya masa tu dapat 47.13 minit. Jadi 40.38 bahagi 47.13. Okey. Dapat minit. Okey, sebelum tu dapat minit tukar pada jam pula. Bila nak tukar pada jam bahagi lagi 60. 47.13 bahagi lagi 60. Dapat 0.79 jam. Jadi 40.38 km bahagi 0.79 jam dapat 51.11 km per jam. B. Masa motosikal pemenang tempat kedua, jarak bagi laju. Jarak sama 40.38 km sebab track yang sama. Cumanya masa untuk pemenang tempat kedua tu 0.85 km per minit. Okey. Bahagi ni dapat 47.5 minit tukar kepada minit per saat dapat 47 minit 30 saat. Jadi beza masa antara Khairul Idham Pawi dengan pemenang tempat kedua. Idham Pawi tadi 47 minit 30 saat tadi. 47 minit 30 saat ni pemenang tempat kedua. Tolak yang Idham Pawi ni 47 minit 8 saat dan dapat beza masa tu 22 saat. Jadi kesimpulannya kat sini laju motosikal Khairul Idham Pawi yang kita dah kira tadi 51.11 km per jam. Jadi beza masa antara pemenang kedua dengan Khairul Idham Pawi yang kita dah kira tadi 22 saat. Okey. Contoh 12. Encik Tan memandu kereta dengan purata laju 103 km per jam dari Kuala Lumpur ke Skudai. Perjalanan itu mengambil masa 3 jam 7 minit. Encik Tan mengambil masa 3/4 jam lebih lama dalam perjalanan pulang dari Skudai ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan pulang Encik Tan. Okay, pertama sekali memahami masalah. Purata laju 103 km per jam. Tempoh perjalanan pergi 3 jam 7 minit. Tempoh perjalanan pulang 3/4 jam lebih lama daripada masa pergi. Hitung laju purata perjalanan pulang Encik Tan. Okey, 0177 78
Merancang strategi jarak sama dengan laju darab masa. Laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Melaksanakan strategi jarak daripada Kuala Lumpur ke Skudai. Okay, kata laju darab masa. Laju 103 km per jam. Kuala Lumpur ke Skudai. Okay, bila Kuala Lumpur ke Skudai itu 3 jam 7 minit. Jadi kita tukar kepada jam. Okay, 7 bagi 60 sebab 1 jam tu 60 minit. Jadi 7 bagi 60 tambah 3 ni 3.12 jam. Jadi 103 km per jam darab 3.12 jam dapat 321.36 km. Jadi yang pergi daripada Kuala Lumpur Skudai. Yang pulang pula Skudai ke Kuala Lumpur balik. Okay. Jarak yang sama 321.36 km. Cumanya dia punya masa tu dia kata 3/4 jam lebih lama. 3/4 jam tukar kepada minit, 45 minit lebih lama. Okay. Jadi, yang tadi ni, kan, yang kita tukar kepada, yang minit tadi tukar kepada jam tu. Okay, yang 7 ni, kena tambah 45 minit lah. Kat sini, sebab tu dia kata, ni 3 jam tu dah, 3 jam. Yang cumanya, yang minit tu 7 campur 45. Okay, yang atas ni, per 60. Bagi sebab 1 jam 60 minit, kita bagi 60. Okay, jadi 321.36, yang bawah ni dapat 3 jam tambah 0.85 jam. Jadi 3.87 jam. Kena tukar pada jam. Okay, bila kita bahagi, dapat 83.04 km per jam. Jadi kesimpulannya laju purata perjalanan pulang Encik Tan ialah 83.04 km per jam. Okay, kamu boleh cuba. Jom cuba 9.1 untuk inilah pengiraan laju kata purata laju tadi. Okey, baik. Baik, sampai situ saja dulu untuk video kita kali ini. Okey, ini adalah bahagian pertama, part 1. Kita akan ada part 2 untuk standard kandungan 9.2 pecutan pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Nantikan video yang kedua, part 2.